Sudian. Muazzam Shah, Politeknik Muazzam Shah kerana sudi memilih syarikat Salman Printing untuk mempromosikan servis and then untuk menggalakkan lagi pelajar-pelajar Muazzam untuk memohon latihan industri di Salman Printing. Okey, kita punya syarikat Salman Printing Sdn Bhd. Dengar ke? Dengar. Okey, Salman Printing Sdn Bhd ni bertempat di Ibu Pejabat di Taman Perindustrian Bukit Sedar. Kita punya Ibu Pejabat lah. So kita memiliki 3 kilang dan 1 cawangan di Kota Baru lah. Okey, tanggungjawab saya sebagai bahagian semua Malaysia mengelola semua pelajar-pelajar yang memohon untuk melatih untuk latihan industri di Salman Printing lah. So far, Salman Printing and Service kita menawarkan servis-servis percetakan, kotak, paper bag and then secara komersial lah. Kita mempunyai mesin offset and then juga die cut and then lamination lah untuk kita produce kita punya kotak kepada pengguna akhir. So daripada kita punya tempahan daripada pelanggan, daripada design, after design kita akan produce untuk jadikan kotak lah. Okay, second one, kita mempunyai cawangan di Kota Baru. Kota Baru juga kita sebagai cawangan and then apa-apa pesanan design daripada cawangan Kota Baru kita akan keluarkan lah. Okay, untuk servis Salman Printing ni kita dah beroperasi more than 5 tahun. So kita mempunyai pekerja lebih daripada 40 orang. Keseluruhannya adalah Bumi Putera lah. So saya perkenalkan owner syarikat Salman Printing adalah Nur Salman bin Kamarudin selaku Managing Director lah. Di Salman Printing ni kita mempunyai almost 8 orang designer and then 4 orang jurujual and then 10 orang pekerja am dan teknikal lah. Okay, untuk pengetahuan semua, kita telah menerima pelajar-pelajar internship di Salman Printing dari tahun 2017 sampai sekarang berjumlah 61 orang. Secara keseluruhannya lah. After that, kita dah terima dan observe pelajar daripada latihan industri untuk menjadi pekerja kita seramai 6 orang. So, saya ulas sikit, kita dah menerima pelajar-pelajar daripada Politeknik Muazzam Shah sebanyak 15 orang daripada 2017 sampai 2019. So saya sebagai bahagian semua manusia mengalu-alukanlah pelajar-pelajar daripada Politeknik Muazzam Shah untuk memohon latihan industri di syarikat Salman Printing. So kita dekat sini persekitaran kerja latihan agak-agak menarik. So kita exposekan pelajar-pelajar multitasking, bukan sahaja design, and then dia juga perlu tahu teknik-teknik untuk mesin dan sebagainya lah. So saya sebagai bahagian semua Malaysia yang bertanggungjawab memastikan tenaga di Salman Printing, tenaga manusia di Salman Printing mencukupi, mengalu-alukan pelajar-pelajar latihan di Muazzam Shah khususnya dalam bidang diploma teknologi media cetak untuk memohon, untuk mempelajari dan untuk meneruskan program latihan industri. Itu saja. Ada apa soalan tak? Encik nak tanya, untuk syarikat Encik ada yang menerima Bumi Putera tak? Kita memang menerima Bumi Putera. So far boleh teruskan. Encik, company Encik ada menerima non Bumi Putera tak?
Okey, untuk kita kalau Sarma Pinti ni menerima semua bangsa, tidak mengira Melayu, Cina dan India, tapi kita akan bagi keutamaan kepada Bumiputera. Okey, Cik. Hello? Terima kasih. Okay. Assalamualaikum, Cik. Boleh saya tahu apa kemudahan yang disediakan oleh syarikat? Okey, untuk kemudahan sekarang ni kita hanya menyediakan kemudahan untuk pelajar-pelajar perempuan saja, yang mana kita menyediakan penginapan saja. And then kemudahan-kemudahan lain, allowance dan sebagainya lah. And then untuk pelajar lelaki buat masa sekarang kita tak sediakan kemudahan penginapan, kita hanya sediakan untuk perempuan saja. Itu saja. Encik. Berapakah allowance yang ditawarkan, Cik? Okey, untuk allowance ditawarkan buat masa ni, kita hanya tawarkan allowance bergantung kepada situasi pelajar itu sendirilah. So sekarang ni hello? Ya. Okay. Untuk kadar allowance kita bagi buat masa sekarang ni bergantung kepada situasi pelajar itulah. So the mostly kita bagi allowance RM300, tapi bergantung kepada kebolehan seseorang pelajar tu. And then kita akan bayar untuk OT pelajar tu, sekiranya dia membuat kerja lebih besar, kita akan bayar sebanyak RM5 per jam lah. Okey, Cik, saya ada satu soalan. Untuk mungkin maybe ada yang tak pernah pergi ke Salman Printing. Jadi kalau dekat situ untuk pelajar datang secara harian, adakah ada public transport yang terdekat, ada train ke ataupun Grab mudah nak dapat kawasan tu, environment dia, sebab ada yang tak pernah pergi ke sana masa saya. Okey. Untuk public transport sangat mudah kat Salman Printing. Kita ada berdekat Salman Printing di Taman Perindustrian Bukit Sedang berdekatan dengan LRT, and then juga stesen kereta api Tanah Melayu. Dan sekiranya kalau pelajar-pelajar Muazzan kalau berminat untuk menjalani latihan di Salman Printing, untuk public transport sangat mudah di kawasan. Grab dan sebagainya lah. Okey, baik-baik, Cik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Ni ada satu soalan nak tanya pada Tuan. Tanya. Dengar ke Tuan? Tak dengar lah. Okey, saya ada satu soalan Tuan. Ada dengar ke? Okey, dengar. Okey, ada tak tempat tinggal untuk pelajar kita? Contohnya macam asrama ke? Untuk pelajar duduk di sana. Okey, terima kasih Tuan. Untuk tempat tinggal seperti saya jelaskan tadi, pihak syarikat hanya menyediakan tempat tinggal untuk pelajar perempuan sahaja buat masa sekarang ni. Sekiranya pelajar-pelajar Muazzam Syah ataupun berminat menjalani latihan sini, kita banyak perumahan-perumahan ataupun flat-flat, apartmen untuk kemudahan-kemudahan untuk disewa oleh pelajar lelaki sajalah. Buat masa sekarang ni kita tak sediakan untuk lelaki, hanya untuk pelajar perempuan sahaja yang berdekatan dengan syarikat lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Untuk pengambilan intern berapa ramai yang Encik perlukan? Okey, untuk kat sini untuk kat sini kalau sedia maklum kita telah menerima dalam 10 orang pelajar buat masa sekarang ni, and then rata-ratanya kita terima adalah 4 orang daripada UPSI dan bidang Bachelor Design and Animation, dan selebihnya daripada IPT yang lain-lain lah. So kota kita terima every year kita akan tetapkan kepada 10 orang lah. Terima kasih Cik.
Tambah. Encik, saya ada satu soalan. Boleh saya tahu waktu operasi untuk syarikat Encik? Okey. Waktu operasi syarikat Sarmal Printing Sdn Bhd, kita start pada pukul 9 pagi sampai 6 petang. Isnin sampai Jumaat, Sabtu half day, bermakna 9 pagi sampai pukul 2 petang sahaja. Okey Cik, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Abdul Syukur Hussein, wakil dari syarikat Sarman Printing, kerana sudi meluangkan masa Encik bersama kami. Okey, sama-sama. Halo, halo. Halo, tes, tes. Dengar. Boleh dengar? Halo, halo. Hai, hai. Waalaikumsalam. Eko lah, Eko. Hai. Boleh dengar ke? Dengar cik. Boleh dengar? Boleh, boleh. Clear ya. Tapi sana ada eko lah, bunyi eko.
Halo Cik, Boleh dengar clear? clear. Clear So boleh start Sekejap Cik. Tak dengar. Sangkut ni. Cik boleh start? Boleh start Boleh start. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, nama saya Saiful. Sebagai Executive QA di Syarikat Tiani Cetak Sdn Bhd. Okay, ada berapa student ni sebenarnya? Macam ramai. Boleh dengar ke? Ini bawa benda je. Dengar. Okay, saya boleh teruskan Ada lagi yang nak join ke ni? Cerita sikit, sebenarnya saya guna PC yang sama untuk belajar. Sekarang saya sedang belajar juga sebenarnya. Sama macam you all lah. Cuma you full time, saya part time. Okay. Saya nak tahulah yang depan-depan saya semua ni student degree ke diploma ya? Diploma in apa ya? In print media technology. Media teknologi. Okey, macam ni. Saya start berniaga ni untuk Zaikan Printing. Kita dah 6 tahun sebenarnya. Kita bermula dengan supply barang printing. Pada masa tu saya, sebab saya pernah duduk kat Kelang, saya ada kenalan kat Kelang, so saya import barang printing direct dari China. So means pada masa tu saya punya business is B2B, business to business. So saya persaingan sangat kurang sebabkan tidak ramai supplier Bumi Putra sebenarnya. Okay, cumanya apabila keadaan dah semakin, orang kata dalam bisnes ni kita tak boleh shop sendiri. Apabila kita dah macam pergi jauh sikit, so kita kena expand. Apabila kita expand, saya start buat printing lah. So sekarang ni saya 50% saya supply and then 50% saya buat printing lah, buat servis lah. Okay, untuk makluman lah, saya start ambil student practical ni lebih kurang dalam 5 tahun lepas lah. Bermula daripada student politeknik sebenarnya. Okay, saya maaf lah mungkin setiap orang ni ada persepsi dia, ada pandangan dia terhadap student kan. Okay. Cuma apa saya boleh katakan, sepanjang saya mengambil student practical daripada politeknik, daripada college, daripada youth, saya favor kepada student politeknik lah. Sebab mungkin politeknik ni bagi saya, dia bukan teori semata-mata, dia ada practical at the same time. So apabila student datang ke tempat kita, dia macam tak, bukanlah totally zero tau. Maksudnya kita tak perlu ajar macam budak darjah 1. So kita just bagi tahu macam ni, macam tu dan dia akan follow. Kebanyakan yang datang kat syarikat kami ialah graphic design lah, sebab kita bila company printing memang kita perlukan orang yang boleh mahir menggunakan AI dan Photoshop. Sebabnya customer datang mostly memang tak boleh nak design, tak boleh nak guna software. So semua kita yang kena buat kan. Sekarang ni kalau kamu boleh dengar bunyi bising sikit kan, sebenarnya saya sedang pakai mesin laser sebenarnya. Kita ada mesin laser, kita ada mesin digital, kita ada mesin inkjet. Kita cuma tak ada offset. So kalau printing ni dia ada digital offset dengan inkjet. So kita ada inkjet dengan digital tapi tidak offset. Offset ni company besar lah. Sebab saya tengok dalam senarai company yang ada tu, Arman Printing kan, saya kenal. Dia memang company besar dan dia ada offset. Untuk
pengambilan student praktikal, ini macam promotion Siapa yang handle ni? Ini macam promotion Dia promotion. Dia kurang lah. So saya siapa-siapa yang berminat nak praktikal di tempat kami, kalau Johor area, sebenarnya saya boleh katakan kami tidaklah orang kata bukanlah saya nak kata saya bagus, orang lain tak bagus, saya lebih, orang lain kurang. Cumanya perbezaan kami dengan company lain, kita in-house production. Masuk in-house production, okay, saya beritahu. Kebanyakan student yang datang tempat kita, dia daripada graphic design. So, pendedahan dia kepada machine printing, material tidaklah sama. Orang kata kalau dekat politeknik, maybe 5% saja sebenarnya. Bila you keluar pergi industri, dia you akan nampak banyak lagi machine yang you kena belajar, material kena hafal. So, dekat sini, kita memang orang kata daripada A to Z. Kebanyakan company lain, dia fokus on design. So, kalau student tu rasa dia nak polish in design punya part, maybe you boleh pilih company lain lah sebab dia akan fokus design saja sampai you mahir. So, segala job-job printing dia akan outsource. Tapi, kalau kami sini, kita tak fokus design semata-mata. Daripada ambil order, design, and then seterusnya printing. Kita akan buat sampailah kita deliver barang tu kepada customer. So, means student ni, dia boleh nampak, macam mana customer order, macam mana karakter customer yang datang. Okay? Apa yang saya kena cakap, apa yang saya kena jawab, apa yang customer suka tanya. Apa customer nak, apa yang sepatut bagi pada customer. Itu first customer service. And then bila masuk buat design, biasalah dia kena mahir menggunakan software, size, apa semua kan, application software. Lepas tu bila dah siap, kita akan ajar dia lah untuk print benda tu. Okay, katakan buat rubber stamp, guna mesin apa, dan kita tunjuk daripada dia buat artwork tu sehingga dia menjadikan barang tu siap. Dan bagi pada customer balik. So bagi dia tahu, okay barang ni dah siap sekian-sekian yang cik order. Tapi kalau kata customer kata, saya tak order macam ni, saya order macam ni, kenapa dapat macam ni? Then dia sendiri boleh nampak sebenarnya macam adakah hasil kerja dia tu memuaskan hati pelanggan ke tak. So kita memang akan dedahkan terus direct lah kepada pelanggan terus. You kena direct jumpa pelanggan, you jumpa untuk kali pertama semasa tempahan dan you kena deliver balik barang tu. So untuk makluman lah, kebanyakan bekas praktikal tempat saya, dia orang dah bisa sendiri sebenarnya sebab saya jual material kan. So bila saya jual material ni, memang kita ajarlah untuk buat benda ni, you kena pakai mesin ni, you pakai material ni. So kebanyakan dia orang ni student politeknik lah. Dia orang ni macam bijak sikit lah, macam kuat explore. So dia kata student poli ni dia suka explore. Jadi kebanyakannya bila kita ajar, dia orang akan explore. So kebanyakan memang dah buat bisnes sendiri lah, sampingan di rumah. So far tak ada lagi yang buka kedai lah, tapi dia orang selalu datang kat sini untuk beli bahan material lah. So kita tahulah dia buat bisnes. So macam ilmu tu orang kata bermanfaat lah apa yang kita ajarkan, bila dia orang amalkan, okay, untuk mencari rezeki. So dia dapat rezekinya, kami pun dapat pahalanya. Macam itulah kita punya win-win situation. Okay, ada soalan tak? Saya cakap ni, boleh ajukan soalan tak? Ada soalan tak Tuan Nadim ni? Assalamualaikum Puan. Salam. Saya nak tanya, apa kemudahan yang disediakan oleh syarikat? Okay, itu ya. Okay, bagus soalan tu. Sebab bila student praktikal datang kedai kita, dia akan tanya berapa allowance, apa kemudahan, berapa hari masa bekerja. Okay. Untuk rate dekat Pasir Gudang, saya Pasir Gudang kan, rate biasanya 150 hingga 300. Okay. Tapi saya hit biasa 300 untuk permulaan. Sekiranya student tu boleh design, kita akan bagi sampai 400 lah. Tapi one thing saya pesan pada student yang praktikal, saya cakap mindset you kena satu, belajar. Sebab you dalam proses belajar. Allowance adalah bonus untuk you. Tapi ilmu you takkan dapat dekat luar for free. Trust me.
Saya pernah ada student politeknik juga datang tempat saya open praktikal, dia tak nak. Dia praktikal tempat lain. Bila dia habis belajar, dia datang sini nak kerja dengan saya. Saya tanya, apa yang you boleh buat di kedai saya? Dia kata, saya sebenarnya tak mahir lagi. Boleh tak kalau saya belajar? Maaf saya cakap, saya cuma ajar untuk praktikal saja, bukan staff. Staff, you kena bagi value pada kita sebab kita yang bagi gaji pada you. Tapi untuk praktikal, kita yang akan ajar you sebab kita cuma bagi allowance. So dia macam fair lah. Allowance at the same time, ilmu. Tapi saya cakap terus terang, untuk printing punya set satu kursus kalau dekat luar memang beratus. You takkan dapat benda ni free dekat luar. Even you pakai YouTube pun you takkan boleh dapat. You takkan tahu teknik dia. You hanya boleh tahu teknik dia apabila you pergi sendiri ke lapangan. Then you akan tahu apa sebenarnya kena belajar. Okay, so saya boleh provide allowance sajalah. Tempat tinggal semua kita tak provide. Tapi kita banyak mesin. Saya boleh cakap dengan you, kita banyak mesin yang you boleh belajar. Kita boleh ajar. Kalau you nak belajar apa, kita boleh ajar. Tak ada masalah. Okay, soalan seterusnya. Kenapa tak nak bertanya ni? Siapa lagi nak tanya? Okay, saya boleh bersabar. Okay Puan, saya tak nak tanya satu soalan. Okay. Dari segi mungkin lokasi bagi syarikat Puan ni, ada tak sebarang dari segi transportation untuk pelajar datang ataupun kalau kata pelajar yang nak survive sendiri ataupun nak berdikari dekat luar, ada tak perumahan yang terdekat yang dicadangkan untuk disewa ke, jadi at least dia orang faham lah situasi kat sana sebelum dia orang pergi. Okay, sebab you Politeknik Muazzam Shah Ya betul, faham. Okay, saya sebenarnya dekat sini kebanyakan yang praktikal tempat saya daripada Politeknik PIS ni, Politeknik Ibrahim Sultan. So, kebanyakan student dekat situ yang dah habis belajar, kebanyakannya kerja dekat sini juga. Saya pun tak tahu kenapa tak nak balik negeri sendiri. Kerja dekat sini dan dia kebanyakannya memang menyewa balik di tempat asal diorang dekat sini. Sini memang ada politeknik satu, Politeknik Ibrahim Sultan dekat, budak graphic design ramai. So saya selalu dapat praktikal dari situ. Situ adalah orang kata rumah sewa memang banyak sebab sini ada politeknik kan dan sini pun ada UiTM. Cuma daripada segi transport itu memang tak ada lah. Kita ada kereta syarikat tetapi untuk penggunaan tugas je lah. Bawa balik memang kita tak bagilah kalau student. Sebab kita tak ada orang kata insurans kan. So apa-apa berjadi pada student kita tak nak tanggung. Okay, next. Saya sekejap. Saya perasan soalannya lebih berunsurkan kepada kemudahan dan facilities. Sebenarnya saya nak tegur satulah. Apabila kita jadi student, kita jangan memikirkan sangat facilities dengan kemudahan sebenarnya. You kena fikir knowledge first. Saya cakap sebab tu, saya bagi tahu. Saya pernah ambil diploma, saya pernah ambil degree, saya pernah ambil master. Sekarang saya tengah ambil PhD. Tahu tak, apabila sampai satu level, you tak boleh fikir pasal facilities saja. Knowledge tu sangat penting untuk you survive sebenarnya. Saya boleh survive untuk bisnes saya pun. Saya tak pandai design tau. Saya background accounting, saya diploma accounting, saya degree accounting, saya master pun saya business admin sebab saya tak bolehlah fokus accounting lah. Saya memang tak pandai printing sebenarnya. Tapi knowledge tu sangat penting sebab saya perasan ramai generasi baru ni dia salah faham tau. You hanya fikir macam facilities apa semua. Bukan tu semata-mata. Kalau you fikir nak senang untuk 6 bulan, trust me, untuk tempoh 6 tahun you akan susah. Sebab you kena belajar untuk tempoh lagi panjang. Itu sekadar nasihat lah bagi saya. Okay, ada soalan lain tak? Puan, Ya. boleh kita orang tahu berapa jenis mesin yang ada dekat syarikat Puan? Okay, sebab saya pakai komputer kan. Kalau tak, saya nak tunjuk mesin saya sebenarnya. Tak tahulah kamera saya boleh pergi tak. Okay, kalau kamera saya boleh tengok. Okay, ini adalah mesin laser. Okay, mesin laser ni saya beli kalau dekat sini kan. Tak ramai lah mempunyai ni, mesin laser ni. Sebab mesin laser ni made in Europe tau. Ini bukan China tau. Ini bukan China. Okay, ni hasilnya. Puan tak nampak Puan. Nampak ya? Alah kesiannya. Tak nampak ya?
Tak nampak kamera pun tutup tu. Tutup? Alamak. Sebab apa tutup pula? Okey, sekejap. Tertekan kot. Ambil lah, buat ambil. Alah. Masalah lah. Kamera saya sekejap. Alah. Orang tengok Euro. Baru tengok Europe. Susah nak tengok mesin ni. Sebab ramai orang printing pun datang kedai saya semata-mata nak tengok. Tak nampak Tak nampak pun. Oh. Siapa nak datang boleh datanglah praktikal tempat saya untuk melihat. Muka saya pun dah tak nampak dah. Ada pula. Pun nampak. Nampak. Muka nampak pula, mesin tak nampak. Tu mesin tak nampak. Ini laser Europe. Okay. Saya baru lepas laser tadi. Bising sikit. Ni kita buat chop. Tak nampak lah. Kita buat chop sendiri. Saya buat chop sendiri. Lagi satu dekat dalam ni ada baby baru lah. Kita ada satu mesin besar digital. Tak tahu, tak nampak kan? Tak nampak. Dekat sana kita ada mesin inkjet lah. Yang macam banner tu. Itu mesin inkjet lah. Belakang ni mesin biasa je. Walaupun nampak macam megah sikit. Tapi itu biasa je. Yang belakang sana walaupun kecil, tu mahal sikit. Sini saya buat produk, kalau saya punya produk ni lebih kepada stiker, banner, banting. Stiker, banner, banting, saya rubber stamp, apa lagi Banyak lah. Banyak, kita kebanyakannya buat sendiri. Baju semua kita buat sendiri. Signboard pun saya buat sendiri. Saya buat welding. Jangan tak percaya tau. Saya tak tahulah. Kalau panggil budak lelaki buat pun tak boleh nak buat welding ni. Siapa boleh buat welding? Aiman. Tahu tak, itu pun orang kata skill tau. Orang macam saya pun orang kata patutnya level saya ni level management tau. Saya tak perlu pegang semua kerja-kerja macam tu sebenarnya. Tapi saya tak nak berfikiran macam kamu lah. Saya susah ke, senang ke, saya ada belajar tinggi ke, belajar rendah ke, saya akan buat semua. Itu mindset saya. Kat sini pun production saya buat sendiri. So ada soalan lain tak? Okay, next. Puan. Kasha tanya, cuti hari apa? 5 hari. 5 hari kerja, 2 hari cuti. Terpulang pada hari, you nak cuti hari apa? Waktu operasi tu macam mana Puan? 9 pagi, 6 petang. Cawangan Puan ada macam mana? Kita ada 2 kedai. Satu dekat Bukit Dahlia, satu lagi dekat Kota Masai. Kota Masai kat mana tu? Jalan Temikai. Siapa orang Kota Masai sini mesti ramai. Jalan Temikai kat mana? Kota Masai Printing. Dia orang Ganu Puan. Alah bukan. Dekat Johor. Dekat Pasir Gudang. Dia ringan kat Terengganu. Saya dekat Johor. You all ni muda lagi. Banyak perjalanan tu jauh lagi. Saya pernah praktikal. Sebab tu saya decide macam tu. Saya praktikal dulu. Saya macam you lah. Nak kerja senang. Nak ikut kawan. Nak allowance besar. Endingnya saya tak boleh buat account pun. Tahu tak, saya tak boleh buat full set of account. Saya belajar accounting, degree accounting. Saya kena buat full set of account tau. Profit and loss statement, balance sheet. Saya kena buat full set untuk sebuah company. Tapi sampai sekarang, saya cuma boleh buat bookkeeping. Untuk profit and loss dengan balance sheet saya terpaksa outsource. Itulah, itu yang saya cakap, saya cuba sampaikan dengan kamu. Kenapa saya cakap kamu kena belajar. Kalau tak, you akan rugi. Sampai umur macam saya ni dah 30 lebih, you akan rasa macam, perlu ke aku belajar lagi benda ni? Aku dah berusia. Kita baru nak start, padahal online dah mahir. Faham tak? Itu nasihat saya lah. Secara peribadi, sebagai seorang student. Sebab saya pun student kan. Okay, soalan lain? Ni final SEM ke? SEM 5 Ya, SEM 5. Tak ada orang Johor ke sini? Tak ada? Ada saya. Orang Sarawak tak ada? Apa dia? Orang Sarawak tak ada? Ada. Saya orang Sarawak. Saya Sarawak agak. Ya ke? Saya kat Kuching.
Ya ke? Ya. Kucing jenis. Kita sama. Kita sama. Tak betul. Bukan orang Sarawak ni. Okey, ada soalan lagi tak? Saya pernah sebenarnya di-invite untuk mengajar student degree Politeknik Ibrahim Sultan. Itulah sebab saya kan jual mesin dengan material kan. So lecturer dia datang, dia orang ada beli mesin dengan material, dia tak pandai guna. So sayanglah dia kata ada dekat Politeknik, student tak boleh guna. So dia buat program keusahawanan masa tu untuk budak final year untuk degree. So saya mengajarlah masa tu. Memang orang kata, "Oi, bagi 8 jam pun tak cukup." Banyak betul soalan dia. Di situ kita boleh nampak tahu sebenarnya knowledge di tahap mana. Dalam 8 jam memang tak boleh nak tangkap semua. Sebab tu saya cakap, kalau you nak pandai, you kena pergi praktikal tempat yang betul-betul yang orang kata boleh provide ilmu yang banyak pada you. Kalau tak, kalau setakat pergi kedai tu belajar design, bagi saya macam sia-sia lah masa you. Sebab design saja tak boleh pergi mana. You boleh tengok dekat grup GDM, Graphic Designer Malaysia, Graphic Maya. You boleh tengok designer gaji sekarang berapa. Tanpa knowledge selain daripada design, you memang tak pergi jauh. Itu percayalah cakap saya. Sekarang ni kalau nak pergi jauh, you kena boleh design. Lepas tu you kena boleh printing. You handle machine, dah okey. Lain tu you boleh asas masa bekerja. Kalau you baru nak belajar masa bekerja, memang you sakit. Okey, ada soalan lagi tak? Apa nak tanya-tanya lah, student lagi je tanya. Yang perempuan ni mana ni? Yang mana saya nak dengar pada perempuan, tolonglah. Yang perempuan tolong. Sebab saya pun perempuan, saya boleh welding tau. Saya boleh panjat tau. Tahu tak stiker tu saya panjat sendiri pasang tau. Sebab saya nak tunjuk kat staff lelaki saya. Budak praktikal lelaki. Bos ni perempuan sebanyak ni. Tunjuk kat praktikal student. So saya nak tengok perempuan. Siapa yang berani nak praktikal kat sini? Mana yang lain? Jangan hanya melihat. Tanyalah. Saya sanggup berkongsi ni. Apa-apa yang you nak tanya, boleh tanya. Ya, Nurul Akasha. Macam mana nak apply? Macam mana nak apply? Nombor saya ada. Boleh dapatkan nombor saya daripada yang siapa yang invite saya ni. Boleh. Okey. Soalan dia memang bagus. Jujur saya katakan, saya cuma ambil satu orang pada satu masa. Saya memang tak akan ambil 2 atau 3 dan saya tak akan ambil pada tempat yang sama. Sebab you akan bergantung pada kawannya. Sebab tu saya cakap, kebanyakan praktikal dari sini bila keluar dia memang boleh buat kerja. Sebab dia kena ikut kami semua. Dia seorang saja. Dia kena ikut saya buat production, dia kena ikut designer, dia kena ikut customer service. Semua dia kena belajar. Satu orang. Memang masa dia tu memang pack untuk belajar semua benda. Sebab kita akan fokus pada seorang. 2 saya kurang sebab saya tak nak apabila you keluar you tak boleh buat kerja and then bila orang tanya you praktikal kat mana dulu? Oh, Zahra Ikram Printing. Nanti orang cakap, oh bos kau cakap semua pandai, semua boleh buat tapi inilah hasilnya. Saya tak nak. Saya memang menjaga image company saya. So saya memang kalau boleh yang betul-betul boleh sahaja. Itulah saya punya ni. Saya pun nak win-win juga. Kalau boleh, you memang boleh belajar dan boleh diajar. So senang kita nak ajar you polish kita punya bakat. Sebab kita pernah ambil ramai yang daripada praktikal tu, siapa yang betul-betul boleh kerja, memang kita serap jadi staff. Sebab kita dah labur untuk ajar dia, of course kita tak nak kehilangan dia. Itu saya punya style lah. Okay, soalan lagi? Sikit je soalan. Ya Puan, saya ada satu soalan. Asyik-asyik Tuan Nadim ni. Dia ni PR tak ada orang lain Ya Puan, macam ni. Sebenarnya pelajar ni adalah pelajar dalam bidang diploma teknologi media cetak. Kalau dalam Malaysia, di Politeknik hanya dekat sini je ditawarkan diploma media cetak lah. Jadi dia semester 1 dengan 2, dia belajar pada design. So 3, 4, 5 dia akan belajar more pada mesin lah. So, mesin apa sekarang ni? Mesin apa yang dia orang belajar? Tu saya tak tahu tu. Kalau dekat sini dia ada mesin offset GTO 52 Heidelberg untuk offset. Lepas tu untuk digital more kepada, kalau kat sini ada Oki,
711 untuk digital lah. Okay. Selain daripada tu ada jugalah CTP, computer to plate kalau untuk offset. Tapi yang lain-lain tu dia belajar juga packaging, advertising, kemudian adalah dia selingan dalam bidang Okay, Tuan Nadim ni lecturer dia ke ni? saya wakil kepada dia orang sebenarnya untuk kelas ni lah. Macam ni. Saya bagi tahu kelas pula, kedai saya lagi satu dekat Kota Masai tu, saya bagi staff saya handle lah. Dia merupakan bekas designer saya. Dia degree in printing. Okay, degree in printing ni, bukan diploma. Bila saya tanya, dan saya UTM dia ada satu. Yes, UTM Shah Alam. Okay. So degree printing, saya tanya je belajar apa, bagi tahu. Okay, tak apalah, saya ambil you. You nak jadi apa? Designer. Okay, kita bagi designer. Percayalah cakap saya, dia start daripada zero bila di kedai saya. Sebab apa yang you belajar dekat politeknik tu bukan tak relevan. Yes, relevan. Tetapi bukan semua, dia bukan apply pada semua company, betul tak? Betul tak, Tuan Nadim? Betul, sebab kadang-kadang kita punya syllabus bermula tahun 2010. Jadi kadang-kadang dah ada perubahan teknologi. So kadang-kadang mesin yang kita ada tu kita bukan senang kita nak upgrade lah. So dia memerlukan 15 ke 20 tahun baru boleh kita upgrade kepada mesin yang dibagi pada first cohort. So sebenarnya basic tu dah ada, memang bagus lah. Kalau saya tengok syllabus tu 1 dan 2 untuk belajar design. Lepas tu yang sebenarnya belajar mesin, okay, syllabus tu memang okay bagi saya. Cumanya yelah, bila kita dalam satu kelas tu ada ramai student kan, bukan semua boleh serap. So knowledge tu kadang berbeza cara penerimaan. Saya pun pernah mengajar, sebab tu saya tahu. Okay. So kadang-kadang bukan masalah syllabus, kadang-kadang bukan masalah lecturer, sometimes masalah student sendiri. Macam mana dia nak orang kata menganggap satu pelajaran tu, sejauh mana kepentingan kepada diri dia sebenarnya. Kalau dia memang minat, dia akan rasa penting dan dia akan explore. So kalau student ni kita letak mana-mana pun, orang kata memang tak ada masalah. Walaupun dia belajar mesin lain dekat poli, tapi kita letak dekat company lain, belajar mesin lain, dia memang tak ada masalah. Dia boleh adapt dia punya knowledge tu dengan situasi. Tapi kalau tak minat, memang susah. Dia pandai macam mana pun tapi tak minat, dia akan mindset dia masa tertinggal dekat politeknik. Dia akan ingat, saya dulu belajar offset, GPO, saya tak boleh lah puan pegang mesin Lotus ni, Hapon ni. Saya tak boleh lah, saya tak pernah belajar injet. Dia itulah mindset. Cuma macam tu lah, saya lebih kepada saya tak ada nak promote company saya sebenarnya. Sebab kita memang setiap semester pun memang ada student practical. Cumanya saya macam sebagai seorang bumi putera lah, orang Islam, saya sebenarnya inginlah membantu student-student ni. Sebab saya pun pernah mengajar. So saya faham macam mana perasaan student, sayang kita ni kepada student kan. Orang kata, perasaan saya sendiri pun sebagai student, saya nak share sebenarnya apa yang kami ada untuk kamu belajar. Itu saja. Kalau tak nak praktikal, tak ada masalah. Kita memang ada student praktikal setiap semester. Tapi kalau 5 orang minta, saya memang boleh pilih yang first saja. Daripada 5 orang, saya pilih first saja. Pernah sampai berbelas, saya ambil satu je. Itu memang saya punya prinsip. Okay, ada soalan lagi tak? Okay Puan, satu jelas daripada saya lah. Boleh. Puan, pengalaman Puan sendiri dalam pemain industri printing. Sebenarnya printing ni kalau Puan tengok dia menjurus kepada mana sekarang ni? Sama ada labeling ke, ataupun digital ke, ataupun plotter ke, antara permintaan yang tinggi yang Puan dapat sekarang kalau yang di sana lah. Maksudnya ada tuju dalam bidang printing. Okay, untuk makluman kalau student datang kedai saya, macam saya cakap tadi, saya orang bisnes, saya sangat selesa bercerita tentang bisnes dan mungkin itulah faktornya kenapa bekas staff, bekas teknikal tempat saya buat bisnes. Sebab saya suka bercerita cakap tahu tak sekarang ni orang suka buat benda ni, sekarang ni macam ni, tahu tak trend sekarang ni. Saya suka bercerita sebenarnya. So, bila saya meeting, kita bukan meeting formal, kita akan bersembang sambil mengajar. Saya suka buat meeting dan kita cakap, tadi customer order apa? Okay, tahu tak yang tu kena pakai macam ni. So, indirectly kita mengajar dia orang. Untuk market, sebenarnya berubah-ubah. Saya belajar account, saya belajar business. So, sebenarnya diversification. Mesti pelbagaikan. Okay?
sebab dia bermusim. Macam sekarang ni labeling sangat top lah sebab orang nak orang nak raya kan, orang nak bulan puasa. So sekarang yang top ialah stiker label dengan banner banting. Okay, kita dah buat. Tetapi saya cakap terus terang, dua benda ni orang suka buang market sebab dua benda ni dikuasai oleh Bumi Putra. Itulah mindset Bumi Putra. Asalkan ada job. Dapat untung 10% pun okey, tak ada masalah. Okey, itu Mana dia senang buang harga lah. Yes. Dan sebab itulah saya baru masuk mesin baru minggu lepas yang dalam tu tadi tak nampak digital sebab saya nak bertukar. Bukannya saya nak buang terus servis lama saya, tetapi saya nak expand, saya nak diversify. Tadi pun kita ada masuk mesin yang ni barulah, yang belakang saya ni yang besar tu. Kata tu ni sebelah ni. Yang tu baru masuk tadi. Dengan satu lagi Perfect Brand, kita nak buat buku. Sebab tu saya cakap, saya ni jenis suka explore benda baru. So kalau saya ni dah berusia pun berminat untuk explore benda baru, takkanlah orang kata generasi yang masih orang kata energetik, takkanlah tak terfikir nak belajar satu benda baru kan. Macam mana buku ni boleh terjadi macam ni, kita tengok buku. Kita pakai hari-hari tapi kita tak tahu tak macam mana buku ni dicipta, macam mana dia dibuat. Tahu tak kos satu ni, kita beli barang, kita tahu tak kita bayar untuk satu barang tu sebenarnya berapa kos dia. Kita pernah tahu tak? Kalau kita tak pernah tahu, then kita bermasalah lah. Kita beli satu benda, kita tak tahu kos dan kita tak tahu sebenarnya berapa kita kena bayar untuk orang tu dan sepatutnya berapa harga yang kita boleh dapat sebenarnya kat luar. Sebab saya belajar account, saya memang sangat orang kata menitik beratkan costing. Dan itulah, kalau you nak hidup senang, untuk remaja-remaja lah, kalau you nak hidup senang, you kena pandai manage duit you. Untuk manage duit bukan sahaja berniaga sebenarnya, tetapi you kena tahu setiap satu kos di sekeliling you. Baru you boleh manage duit you dan you boleh hidup senang. Okay, ini sebenarnya penting. Semua orang kata kita belajar ni pun untuk masa depan, betul tak? Untuk dapat hidup senang, orang kata kan, untuk dapatkan income yang baik kan. So you kena belajar lah. Okay, ada soalan lagi? Untuk student lah, saya nak tahu, student nak tanya apa yang student ni minat sebenarnya. Saya tahu student dia macam blur sikit. Dia macam apa aku nak tanya, aku ada tak tanya ni sebenarnya. Aku semua dah pandai. Tapi bila dia pergi, dia suruh buat, saya tak pandai. Masa tu baru nak tanya. So sekarang ni apa yang you dah belajar, yang you nak orang kata asah lagi sebenarnya? Student, saya nak dengar pada student. Takkan semua diam ni. Tengok, ni peluang ni sebenarnya you nak tanya. Sebab saya cakap you biasa dengar daripada lecturer kan. Sekarang ni you dengar daripada orang industri. Industri dengan pendidikan tak sama, saya beritahu. Industri lain, pendidikan lain. Sebab saya pernah berada di bahagian pendidikan, saya tahu. So kalau you boleh combine dua benda ni, industri dengan pendidikan, you memang boleh mantap. Sama macam saya sekarang belajar PhD kan. Sekarang saya ambil kualitatif. Saya orang account. Orang account ni dia main nombor tau. So dia sepatutnya saya ambil kuantitatif, tetapi saya ambil kualitatif. Saya punya lecturer pun cakap, kalau you boleh kuasai dua benda ni, you memang boleh mantap. Dia kata, you nak pergi mana-mana, you tak ada masalah. So you kena pandai combine you punya knowledge. Ada apa soalan tak? Mungkin dah bosan kot tadi sebab dekat tadi dah banyak company lain kot. Company lain ni tanya apa? Tanya dekat saya kot, tak sama dengan company lain. Semua senyap. Tak apalah, lecturernya tolong wakilkan tanya soalan. Rugi ni tak tanya. Tak apa, saya suruh dia orang tanya. Ada soalan? Tidak. Ada, tanyalah. Silakan. Budak lagi ni, diorang tak sampai ke situ lagi pemikiran dia, saya tahu. Level of thinking dia masih macam di kelompok dia. Dia tak nampak lagi industri tu macam mana. Bila dia dah kena campak kat industri, dia akan meloncat, dia akan macam ni ke, macam ni ke. Nanti situ you akan 1000 soalan akan berputar-putar di fikiran. Okay, student ada? Semua senyap. Fikir ngantuk dah. Belajar mengantuk, saya tahu. Saya pun ngantuk. Saya tidur lambat tadi. Saya pun ngantuk-ngantuk buat assignment saya.
Dia sebenarnya kan tujuan kita buat ni sebab pelajar politeknik dia memilih sendiri tempat dia. Jadi kita beri peluang lah bila program jadi kita bagi peluang pada company untuk promote kepada pelajar untuk intern dekat syarikat dia sebenarnya. Jadi pelajar tu kita tak maknanya kita bukan kita tolong promote kan, tapi company sendiri yang berkontak dengan pelajar sebab pelajar ni akan bakal intern dalam bulan 6 atau 7 macam tu. So sekarang dia tengah cari tempat dia ni. So tak ada masalah lah. Okay, untuk lecturernya lah saya beritahu lah. Ini apa tadi, Politeknik Muazzam Shah? Itu ada graphic design kan? Ada di AJ dengan DMC. Jadi dua bidang. Okay, sebab saya sem lepas saya dapat daripada Politeknik Muazzam Shah 2 orang. Satu untuk kedai saya, satu untuk yang Kota Masai tu lah. So kalau dia orang tak minat, tak ada masalah. Lecturernya boleh promotekan untuk budak graphic design. Sebab macam cakap tadi lah, mungkin the way saya cakap tidaklah mempromotkan sangat company saya sebenarnya. Cuma saya ingin sharing knowledge lah. Kalau ada student yang macam berminat ke arah suatu benda, mungkin dia nampak ada pada syarikat saya, dia nak belajar, silakan contact saya. Saya ada bagi nombor saya kat situ kan. Siapa yang handle tu minta nombor saya dengan dia. Tapi saya nak bagi tahulah, saya tegas orangnya. Walaupun dari tadi saya macam senyum kan, sebenarnya saya tegas. Kalau you tak boleh siapkan kerja dalam masa yang sama, esok you kena. Tapi bukanlah kita tengking. Kita macam okay, saya nak, kalau benda tu kita boleh buat dalam masa 2 jam, kalau you buat sampai 1 hari, saya akan cakap you tak boleh pergi macam ni, you kena buat macam ni. Saya akan push sampai you dapat. Itu style saya akan push sampai you dapat. Sebab saya tak nak, macam saya cakap tadi lah, bila you keluar, you tak boleh buat kerja. Then nama saya dikaitkan. Sebab saya memang menjaga nama company saya. Sebab orang ramai kenal saya. So, saya memang kalau boleh, siapa yang masuk, 0, you keluar, you tak boleh 0. Selagi you tak pandai, kita tengok. Kalau you 3 bulan, kita akan push bulan terakhir tu untuk you serap. Kalau tak, memang kita susah jugalah sebenarnya. Sebab nanti reputasi kita kan. So, ada soalan lagi tak? Boleh kita, seperti yang kita orang tahu, syarikat pun menjual material kan? Ya, betul. Berapa jenis material yang syarikat pun jual? Okay, untuk material saya mau to inkjet. Sebab material inkjet ni saya beritahu saya dulu pada baju sebenarnya. Saya jual heat press, saya mark press, button bash, saya jual lepas tu ID card cutter, saya jual so kalau saya jual mesin button bash tu, saya jual kertas dia, saya jual material dia. Kalau mark, saya jual mark dia, saya jual printer dia, saya jual ink dia, saya jual kertas dia, sublimation. Saya jual mesin mark dia. Kalau heat press, saya jual mesin heat press dia, saya jual ink dia, saya jual printer dia, saya jual kertas dia, saya jual plotter dia. Banyak, terlalu banyak. Apa lagi saya jual? Saya jual stiker outdoor, indoor saya jual untuk inkjet. Saya jual laminate, saya jual remover, saya jual berbagai jenis ink lah. Berbagai jenis ink, berbagai jenis kertas. Tracing paper saya jual. Banyaklah. Siapa yang sini ada bisnes saya nak tanya. Siapa yang ada berjinak-jinak dengan bisnes percetakan? Saya nak tahu. Ada tak yang sini ada buat bisnes? Sebab kebanyakan student, daripada zaman student lagi dia dah belajar tau buat bisnes. So sangat senang lah bila you dah ada orang kata database kan, you dah ada tapak berniaga. So bila you keluar, you tak ada masalah bila you dah kenal supplier-supplier ni. Siapa yang bisnes ni? Ada tak? Ke tak ada? Tu. Tak ada lecturer je pun tak niaga Saya kat sini kita ada incubator sebenarnya. Cuma disebabkan COVID ni, hampir setahun incubator tu tak boleh nak buka. Sebab kebanyakan assignment dihantar melalui digital. Okay. Sebab kita guna fasiliti poli. So sekarang ni kita cuba pelbagaikan menggunakan kaedah mengambil tempahan, contohnya macam sampuraya, benda-benda macam tu lah yang melibatkan orang luar. So pelajar ni saya galakkan untuk cari customer luar. Sebab kalau nak mengharapkan customer dalam politeknik memang tak boleh lah. Sebab pelajar yang ada dekat politeknik sekarang ni terhad semester 1 dan semester 5 sahaja. Dan assignment semua hantar secara email. So dari segi printing digital memang susah sikit lah nak jalan sekarang. Betul. Fasiliti kita banyak ke situ lah. Sebab sekarang dunia paperless kan, orang kata semua pun online kan. Memang faham. Tapi
Dia cakap ni lah, kita bersama semasa PKP kan, masa PKPB. Hari-hari orang hantar print untuk assignment budak sekolah kan. Bila dah tak ada budak naik sekolah, job tu dah kurang. So benda lain pula. Sebab tu kita penting pelbagai servis sebenarnya untuk kita survive. Kalau tak, kita tak boleh nak dapat margin tu lah. Nak kita tak bulan tu. Ada soalan lagi tak? Yang student ni memang tak ada soalan ke? Sebab rasanya student ni tak prepare ni nak datang apa ni? Macam yalah perjumpaan ni sebenarnya. So macam soalan tu tak ada. Tak ada soalan. Suaranya pun dah okey. Suara lecturernya pun dah hilang. Macam nak tanya ni. Apa? Saya rasa benda ni jadi kurang interesting sebab on video sebenarnya. Sebab student ni tak biasa lagi pakai kelas macam online. Sebab saya dah start pada semester 1 saya pakai online daripada COVID kan. So student ni dia kurang sikit online ni. Kalau jumpa depan saya rasa banyak soalan ni sampai saya tak nak jawab ni. Betul. Sebab online semua macam tak tahu nak tanya apa. Tapi kalau depan-depan mesti banyak soalan. Sebab saya pernah bagi ceramah kat Poli tu saya tahu. Sampai saya nak balik pun tak boleh. Diorang ada lagi jap. Sampai cakap tak apalah. Tak tahu pergi kedai saya lah tanya. Saya tak boleh nak habiskan dekat sini. Dah nak maghrib dah. Okay, ada lagi soalan tak? Salah, siapa cakap ni? Oh, Nur Safika. Dekat offset pun akan hantar dekat luar ke macam mana? Oh yes, untuk offset saya hantar kat luar. Sebab offset ni, offset ni memerlukan orang yang betul-betul mahir menggunakan mesin offset. Dan gaji dia pun bukan boleh bayar macam gaji staff biasa tau. Tapi since you pun belajar gaji offset kan, kalau you minat offset, maybe you boleh asah bakat you dalam offset dan kerja dekat kilang offset. Sebab gaji boleh demand sikit sebenarnya. Cumanya, yang you belajar tu sebenarnya tak sehebat offset dekat luar. Maksud dia kalau you betul-betul pergi kilang offset, you akan nampak banyak mesin yang besar-besar sampai sini pun tak larat. Nak handle satu mesin pun bukan boleh seorang dua, kadang-kadang sampai macam tu lah. So untuk offset kita memang hantar kat luar. Sebab kita memang tak ada mesin offset lah satu. Lepas tu kita pun bukan kilang. Sini kat Malaysia ni banyak kilang offset yang bagi harga murah-murah. You pun mesti tahu kot kat mana you hantar luar. Memang murah lah, terlalu murah. So kita tak pergi untuk offset lah sebab dah ada dapat murah kan. Kita cuma pergi kepada digital kalau nak cepat. So kita boleh hit harga tinggi sikit lah sebab area Pasir Gudang ni ialah tempat kilang banyak. So kebanyakan dia orang nak barang dalam 2-3 hari. Offset memang seminggu kan. 2-3 hari siap kat kilang, hantar sini daripada KL memang ambil masa seminggu. So untuk digital memang kita kena buat, untuk nak cepat memang kita pakai digital lah. So kita boleh bagi harga tinggi sikit. Okay. Lagi? Soalan lain? Alah, soalan Safika dia sekadar nak tanya je. Ada tak soalan yang menarik? Tak ada. Senyap je semua. Dah tidur ke? Pasal yang kau sangat tu. Dia Raja Lipat tu dari tadi je saya dengar. Sekadar menyirikan suasana je. Ada lagi tak? Lecturernya mana? Dia hilang. Tak nak tanya. Dia tadi nak tanya. Sebab apa? Okey. Ada soalan? Silakan. Saya menunggu. Tak ada dah Puan. Tak ada Okey, terima kasih. Saya pun banyak kerja. Okey, itu saja. So saya boleh left group Saya pun banyak kerja sebenarnya. Terima kasih kepada Puan Norija binti Haji Pawi, wakil dari syarikat Zara Ikram Printing kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, sama. Terima kasih. Bravo.
Okey, terima kasih Assalamualaikum dan selamat baju jaya semua. Terima kasih. Oh, dah. Waalaikumsalam.